على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, mas'alatun, ini satu masalah. Jika menggaru-garu oleh seorang, menggaru-garu oleh seorang akan zakarnya, zakat bagi seorang tu, dia garu zakat dia. Sebab apa dia garu? Ilat pada menggaru. Dia menggaru tu kerana sangat gatal. Bahasa dia gatal nak garu. Gatal dah, kena garu. Atau barang sebab ya tak lagi dia gatal, lebih lagi tempat tu pula. Orang apa esok duk gatal tu dia tahu. Kerana atau barang sebagainya sebagai gatal tu, atau pada gatal tu bila menggaru, dalam bahasa Arab kata hakka ni menggaru. Jikalau menggaru oleh seorang akan zakatnya, lau hakka zakarah, dia garu zakat dia. Sebab apa dia garu? Kerana sangat gatal. Gatal ni maksud panggil hakka atau hikkah. Buta lagi seekor. Tu dia garu kerana gatal, atau barang sebagainya sebagai gatal tu. Tu gatal, ataupun barang sebagainya, yakni daripada segala penyakit kulit. Tu daripada segala penyakit kulit, ikutlah apa saja hak rupa tu. Tu kulit yang dia garu dengan sebab gatal lah. Tu. Maka bila dia garu, maka lalu tu bukan lalu gapo, lalu tu maka lalu tu ia seorang tu inzal, keluar mani. Dok garu tu baik. Garu pasal mana? Tapi adalah dia bukan garu. Dia garu semata garu, tapi dia keluar. Dia zakat orang ni macam-macam rupa, macam-macam bentuk, macam-macam kelakuan, tak sama. Maka keluar mani dia. Jawab dia, tiada batal oleh puasanya puasa bagi seorang tu. Tak batal puasa dia weh. Tapi kena kait, tak batal tu, tiada batal tu yakni pada qaul yang as-sah. Dalam mazhab tu berlaku khilaf. Tak batal tu pada qaul yang as-sah. Wa illat dia tambah kerana keluar mani pada masalah ini, kerana keluar mani pada masalah ini terjadi ia daripada menyentuh kulit yang diharuskan, menyentuh kulit yang diharuskan. Habis itu ada menyentuh kulit hak tak haru, lagu mana? Mengeluarkan dengan tangis dia apa semua tu, hak tu tak haru, maka kita pergi sentuh, keluar dengan sebab sentuh hak tu batal. Macam-macam lah. Hak ni tak apa syarat yang benar, menggaru, menggatal menggaru, tak ada apa haru.
asalnya haruh, maka dia garu-garu keluar mani, bukan duk kosak nak keluar dengan garu tu. Lama garu pasal lain nak pergi keluar, hak tu bukan dah tu. Dah habis itu tak apa tu. Kata musannaf, kata Syekh Muzajjad, berkata oleh Syekh Muzajjad rahimahullah taala, ulama mana tak tahulah, ulama dalam korong mana, ulama semasa mana, tapi musannaf kita nakal pendapat dia mari. Padahal pendapat hak ni pun hak lagi akan datang sebut ni, kalau kita cari sungguh ya ada juga lah kitab-kitab ulama seperti Asnal Matalib apa semua tu ada sebut, tapi dia bukan nakal perkataan Syekh Muzajjad, musannaf kita yang sebut. Kata Syekh Muzajjad rahimahullahu taala, dia katakan dan dimakian lagi, apa dimakian lagi, badan tafsir tu, tiada batal puasanya. Kalau kita nak kata dan dimakian lagi, yakni seperti tidak batal dengan sebab menggaru. Itu dia. Betul tak? Seperti tak batal dengan sebab menggaru tu, tiada batal oleh puasanya, puasa bagi seorang. Tak batal puasa dia. Tiada batal dengan takluk pada tiada, panggil takluk pada nafi. Tak batal tu dengan sebab inzal. Tak batal dengan sebab keluar mani. Tak batal juga. Keluar mani dengan rupa ni tak batal, dia kata. Sebab apa boleh keluar? Sebab ni takluk kepada inzal. Kerana apa boleh keluar mani tu? Dengan sebab tergaru oleh zakatnya, zakat bagi seorang. Tergaru, ia bukan garu, ia bukan gatal gapo. Ia bukan sengaja garu, tapi tergaru. Ia garu, ia jadi garu sendiri. Pusing mana pula? Tergaru sendiri. Ia bukan kosak nak ambil tangan. Asalnya garu ni pakai tangan, pakai kuku. Zufr ma haqqa jildaka ghairu zufrik. Dah. Imam Syafi'i kata ma hakka jildaka ghairu zufri, tidak dapat menggaru kulit engkau oleh yang lain daripada kuku engkau. Kata itu dalil tu. Tak boleh menggaru kulitmu oleh yang lain daripada kukumu. Maknanya kuku siapa garu kita pun tak serupa kuku kita sendiri garu. Maka nak buat gapo-gapo pun buat dengan kaki sendiri, buat dengan sendiri. Yang duduk tu pek orang kena diri dengan diri kaki sendiri. Ma hakka jildaka ghairu zufrik. Tu. Kalau kata Imam Syafi'i, kita duduk ngaji buriyah, ingat tak di depan tu. Di awal-awal kata Imam Syafi'i. Maka kata dia hakka tu menggaru tu dah. Tapi hak ni bukan hakka. Hak ni gapo? Ihtahakka. Kalau tak kena hakka ihtah, macam mana? Hakka ihtakka atau ifta'ala. Tu tergaru. Dalam kitab sebut Asnal Matalib tu ada tergaru. Sebab tergaru oleh zakat dia. Bukan tangan duk garu, dak dia tergaru. Tergaru dengan apa? Takluk pada tergaru. Tergaru dengan pelano bagi kudanya. Kuda seorang, dia naik kuda, learning ke kias dengan mutu. Duk tak mutu, lepas tu duk kocok mutu jatuh lubang lah, naik ngok. Barang kita tu duk bergaru. Tu. Duk gi sekali. Kita kata khabar-khabar basah. Tak ada arah nak buat kan. Dia kata tergaru oleh oleh zakat dia, tergaru dengan pelano. Jangan baca fulan kudanya, kuda sekian-sekian lah. Fulan kudanya lah. Kuda sekian-sekian kuda. Bukan pelana bagi kudanya idafah.
Bila tu tergaru tu, teka naiklah lagu bukan duk garu duk dapat gitu. Tergaru tu tak kala tak lo itu. Tergaru tak kala mengenderai dia. Mengenderai. Kendera mengendera. Tu menaiklah kita kata. Menaik akan dia. Akan kuda tu. Ya basuh dia hok banjat je basuh kok Indo kok basuh sikit dah. Kalau kita mengkenderakan dia, ni yang mengenderai dia, kendera mengenderai. Kendera mengenderai, naik menaiki. Tak apa juga tu. Tetap kalau menaiki kan dia akan kuda tu, teka kita naik dia tu krok krek kuda ni dah ngoyogi yogi dengan cara tu. Yogi dengan laju. Krok 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 duk kocok lelai barang. Krok 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 krok. Tu. Tak itu ke? Tu. Mana? Mana? Ikut lah gapo pun. Ni awak masalah rupa ya, nak naik gapo pun. Tu. Kuda ni kuda hakiki ni bukan kuda majazi. Lama tak kinayah atau kuda ni majaz. Pinjam daripada kuda pada tak bining dia. Bukan kuda majazi, kuda hakiki ni ya kira. Lama ni kuda majazi ni. Bining kita pun kuda juga wak kira sebagai kuda. Hok naik hok tu tak leh garu lagu tu. Hok tu naik pula. Ni kuda kita buat naik. Tu. Habis itu kata dia, tapi dari Asnam At-Talib ni sebut markub birahli markubih, dia tak sebut kuda. Sebab tu barangkali musannaf kita nakkan daripada perkataan Syekh Muzajjad ni, ambil daripada kitab mana tahulah. Dia ada nakal kitab dia. Habis itu tak batal khabar keluar mani dengan sebab tu. Hak saat ni menggaru, hak ni tergaru. Tak serupa. Menggaru tu jadi kita pakai tangan kita duk garu-garu tu. Habis kata musannaf rahimahullah taala. Mas'alatun, jika gatal zakat seorang. Kena gatal semata lah ni. Jika gatal oleh zakat bagi seorang, gatal zakat dia, dan padahal diketahui oleh seorang tu, ia tahu, ketahui yakni dalam dirinya lah, ia tahu diri dia, dia kata zakat dia kata, lepas tu dalam hal tu dia tahu diri dia. Tahu lagu mana? Dia tahu kata apabila digarunya akan dia, apabila digaru olehnya seorang itu, digaru akan dia akan zakat tu, zakat yang gatal tu. Bila dia garu zakat hak gatal tu, dia tahu siap. Siap lah tak boleh. Gatal ni dah gatal tu. Nak duduk tak boleh. Dia tahu kata siap. Bila aku garukan dia, jawab nascaya. Kau dulu, nascaya ni jawab pada apabila tu. Jika tu tak ada jawab lagi. Jika masalah jika tu, jawab bagi jika duduk di mana, maka ditilik. Waktu jawab. Kalau kata, patut dia tahu kata bila dia garu, nascaya ingzal ia, nascaya keluar mani ia seorang tu. Siap kawan dia garu kau tak boleh tepuh benda tu. Jadi mudah berdoa. Tak depo ni. Tepuh sikit je dah. Tu. Ada juga dah lagu tu dah. Tu. Ya macam-macam orang kita ni. Maka dia kata bila sentuh tu keluar mani, kata dia. Lepas tu kot mana? Maka tu maka
Tu. Selepas diketahui dia tu, dia tahu dah. Dia tahu benda tu, dia tahu lagu tu, maka selalu digaru olehnya. Digaru, dia garu. Dia pun garu, dia tahu mesti yak kawan. Tapi tak ada arah. Dia sedap garu ni. Tapi dia kata bila garu keluar mani cerak. Siap kawan. Tapi tak boleh duduk. Maka dia garu. Garu olehnya akan dia. Akan zakat yang gatal tu. Dia pun garu zakat dia. Cok cek cara dia. Tu. Oh, masya-Allah sungguh. Lalu tu bila dia garu, lalu tu ingzan, keluar mani ia. Dia keluar mani. Tu baik. Nak buat lagu mana masalah ni? Masalah ni nak buat lagu mana? Maka terjawab bagi jika tu. Maka ditilik, maka pada masalah ini ditilik dan dihuraikan. Kena tilik pula. Sekali lagi pula. Kena tafsil, kena hurai, kena kira kelah tu baik pula, kena tilik masalah. Tilik kat mana? Ni rupa ditilik. Jika tiada dapat ia seorang, tiada dapat, tiada mampu, tiada kuasa. Tu. Tak mampu, tak kuasa, tak dapat ia seorang tu, tiada dapat menahani, akan menahani, tak dapat, tak kuasa menahani, menyekat, mentahan, menahani akan dirinya, diri bagi seorang. Bila ia tak dapat, tak kuasa nak sekat diri, nak diri dia. Kecek bahasa kita, lah. Tak kuasa nak diri dia. Tak kuasa nak tun. Nak klan. Tak boleh. Akan dirinya diri seorang tu. Menahani, tak boleh. Daripada menggaru dia. Dia zakat yang gatal tu. Kalau dia tak kuasa nak tahan, dia gatal dah. Ni Allah, masya-Allah. Tanyalah orang gata-gata yang tahu. Lebih lagi lepas makan kambing ke apa pula. Tu dia. Makan ni lauk pula. Tu dia. Makan saus ni teh sutung. Teh lauk kambing, pak pek sutung. Dengan udang. Tu dia. Lepas subuh tu duk ngong-ngong. Tu habis kok pungung-pungung mana kau habis. Siapa ke kapal kepada siapa ke zakat. Tu. Maka dia kata, dia tak dapat kuasa nak tahan diri daripada menggaru. Jawab pada jika tu. Masalah pertama. Kalau dia tak kuasa nak tahan diri, nascaya tiadalah batal. Tiadalah batal oleh puasanya. Puasa bagi seorang tu tak batal. Jadi tak batal dengan sebab ingzal itu. Dengan sebab ingzal itu. Tak batal dengan sebab keluar mani itu. Keluar mani itu tak buat jadi batal puasa dia dah. Tu. Ya orang kita lebih tahu. Sahibul bait adra bima fi. Tuan rumah lebih tahu bagai rumah dia. Dia kata sekadar mana tu dia tahu diri dia. Orang lain tak lewat ukur dah. Tu. Tak boleh siapa aku tak boleh lah. Duk tak boleh gelepar. Tu. Hak tu tak boleh tak boleh kuat, tak dapat dah. Tapi kita kadang-kadang boleh saja nak wis talazuk sedap-sedap yang ada jenis tu. Hak tu tak boleh. Dia tak kalau dia boleh tapi saja dia, saja. Ada lekat bai'at. Tangan tu lekat bai'at dah tepat tu hok pesingnya dia kena bergerak situ. Tu dia ada. Tu. Maka kata dia ni masalah pertama. Masalah kedua, jika ni tilikkan yang kedua. Dan atau pada jika tadi. Dan jika dapat yang dimakian itu, jika dapat, jika kuasa ia
akan yang dimaki, akan perkara yang dimaki itu. Tu tak boleh molek. Jika dapat dan kuasa ia akan yang dimaki itu. Apa yang dimakian? Yakni menahani daripada menggaru. Tu. Kalau ia kuasa nak sekat diri daripada menggaru, maknanya dia boleh. Boleh. Dia dapat nak tapi dia tak dia pakai garu selalu. Maka batallah puasanya. Puasa bagi seorang tu batal dengan sebab ingzan itu. Tak ada payah apa. Tu masalah. Ingat masalah je. Tapi jarang-jarang nak ada dah garu zakat siapa kepada keluar. Ya mugon ni dia garu situ ya nak kerah gitu Ya garu-garu seolah duk cocoh dia dah. Garu tu haru tu lagi. Ya garu lagi, lepas tu karu tu lagi. Kita garu zakat, hakikat kita duk karu dia. Maka dia tu jadi keluar. Tu. Tak itu ke? Tak itu mak? Bila tak? Suka apa? Suka gapo? Tak sengaja tak ada apa. Istibrak. Istibrak tu wajib dah. Lepas tu keluar. Sebab istibrak tak ada masalah. Keluar tu dia tak ada mubasyarah dah. Supaya tak ni depan lagi. Dia tak ada mubasyarah. Tak ada sentuh gapo. Lepas tu tak ada kosak nak mengeluar tu. Istibrak belai-belai nak waktu belai-belai. Dia kata. Ahok tu lah. Ada kita nak istibrak lah tu. Tu. Ya. Kok mana ni? Tapi ingat oleh kadang-kadang mani, keluar mani tu dia keluar sekali dengan kelazat teh. Kita kadang-kadang tak pandang nak beza. Okey, rolik ke istibrak tu nak keluar air wadi. Rok putih leneng tu. Putih buka sikit tu. Hak tu air wadi dia keluar mari dengan tidak ada kelazat teh. Air mazi sepatutnya air mazi jenis. Dia tubik dalam keadaan kita tak ada lazat. Saya kata kamani tu dia tubik pak berserta dengan kelazat teh. Tu mani. Cak itu. Tu ya. Habis itu. Kata musannif rahimahullah taala, maka dia ni tak batal, maka batal puasa dia dengan sebab garu tak itu dan keluar mani. Dan dimakian lagi tiada batal puasa. Tak batal oleh puasa dia. Tak batal sebab dengan sebab ihtalama. Yahtalimu ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani. Ihtalama ni mimpi keluar mani. Bukan semata-mata mimpi. Ihtalama ni orang panggil mimpi keluar mani. Kita kata mimpi naik bulan. Tu. Mimpi khabar keluar mari basah. Sebab ihtilam. Ikutlah dalam tu duk gomok apa pun. Keluar mani. Maka bila bangun mari tengah-tengah hari bulan puasa. Siap dah kawan. Maka tak batal dengan sebab mimpi tu. Tu. Dia kadang-kadang dia tak mimpi, dia kadang-kadang dia tak koya nampak apa, dia keluar, dia bila air mani ni dia penuh dalam tempat ladung dia akan lipah tubik, dia akan sendiri di sepak tubik mari. Dia akan lipah tubik. Dengan sebab lipah tu kadang-kadang kita bukan duk koya gapo. Malam-malam bangun pak basuh. Teka duk keluar tu sedap agaklah. Tu supaya keluar kita kecing dekat tidur. Ingat tak? Kecing dalam koya. Tu. Ada jenis tu. Ada jenis yang orang panggil, ada jenis hok pesing khoya. Bila tengok apa benda, tengok perempuan, tengok gapo, baru dia khoya. Wak jadi mimpi, bila mimpi keluar. Tu jenis. Ada satu jenis lagi gangguan iblis.
Gangguan syaitan. Setan duk kosek-kosek tu baik semua yo. Nak pagi. Tidur tempat tu jadi. Tidur tempat tu jadi. Sejenis tu. Ikutlah dengan jenis popo pun. Dia masuk dalam mimpi gitu tu. Tak batal puasa. Ada jenis dia. Ya jin dah situ. Jin tino berapa kali. Kosek dia. Tidur pak bang. Tidur pula. Jadi. Esok tidur pula situ. Ada. Ya ada. Gangguan jin. You know? Tahu tu tidur semua. Tak rok juga. Tak rok juga. Hok pasal tu bek dengan tas dengan sebab tak say ni tak rok juga. Tak gitu ke? Orang ni nak tidur ke dia tahu kata jin. Tu dah. Tu ya ada tempat-tempat gangguan-gangguan dia. Hak tu perlu kepada ubat dengan cara lain-lain pula lah. Tapi nak ayat hukum kata bila dengan sebab mimpi lagu tu ya dia tak batal. Ihtilam ni tak batal. Yang duk balah lah lama balah. Tu tak puas hati ya kan. Mimpi tak puas hati balah hai tak leh hak tu rok dua tu batal dah. Tak boleh. Dan dimakian lagi kata dia tiada batal puasa juga. Tak batal puasa dengan inzan. Tak batal tu dengan sebab keluar mani. Tak batal dengan sebab keluar mani. Keluar mani sebab apa? Tak luk pada inzan pula. Sebab menyentuh farad binatang. Sebab menyentuh akan farad bagi binatang. Giduk setuh farad binatang, setuh punggung lembu, setuh punggung kambing. Tapi kambing hok ni hok jatuh tak ada bahasa apa dah. Tak itu Kalau kambing tino tu haruh. Tu. Maka kata dia sebut farad binatang ni jadi tak batal. Kita keluar lagi duk mai barang dia, hak kita tu baik. Yang masalah jimat tu lah kalau pergi masuk zakat dalam farad, hak tu masuk dalam jimat. Hak tu batal. Ayat dah semalam. Hak ni kita duk sentuh ya keluar hak kita. Tu duk mengarut kucing. Ceng kita tu baik. Tu wal yazubillah min zalik. Ada juga orang lagu tu. Tu sebab menyentuh farad binatang atau inzan. Satu dah. Atau inzan atau pada inzan itu. Atau tak batal puasa juga dengan inzan. Keluar mani. Keluar mani sebab apa pula? Hak zat ni sebab sentuh farad. Inzan hak ni dengan tak lepas pada inzan hak dekat ni. Ya keluar mati dengan fikir, dengan sebab fikir. Fikir pada apa-apa perkara kita kata boleh khusus fikir pada perkara yang membangkitkan syahwat. Fikir pada perkara yang membangkitkan syahwat. Hak tu hak jadi. Bukan duk fikir petang ni nak makan gopo. Tu baik. Ya hak lain. Hak tu dia tak mari. Petang ni nak buka puasa ngapa fikir hak tu dia tak mari. Golek ke fikir akan perkara yang membangkitkan syahwat. Duk fikir kot si. Fikir benda hak tak ada faedah. Fikir hak yang digelak hati dia. Bukan hanya jadi pelita bagi hati dak. Fikir siaplah tak bini lagi kahwin. Oh ya ngok budak tu. Aduh, ya kata. Gitu gini nampak mari dah. Duk koya sore. Fikir. Dan menilik atau pada fikir tu. Fikir ni fikr. Dalam menilik ni nazar. Dengan sebab menilik kepada suatu yang membangkit syahwat. Tilik kepada benda.
Nisbah pada dia ikutlah gapo-gapo. Hak ni serah kepada tabiat dia masing-masing. Kalau tabiat dia selamat, dia tengok benda hak biasa ni, wak biar dibangkit semak, wak biar bangkit syahwat dia. Kalau tabiat dia tu tak selamat, ikut dia tengok. Tengok turun kayu ke barang kerah. Tu. Tu ada jenis tu. Tengok batu kerah. Bukan kerah batu tu kerah dah. Tu. Ada jenis tu hak tu tabiat tak selamat. Tak kira lah lagu mana pun, asalkan dia tilik. Dia perhati. Tu. Tengok lembu duk naik sama dia. Tengah hari dia pera lembu. Nampak lembu duk naik. Tu. Tu baik. Tu pada masalah lagi belaka. Dan menyentuh perempuan yang ketiga atau pada fikir. Dan ingzat dengan sebab menyentuh akan perempuan. Sentuh perempuan. Ikutlah sentuh siapa perempuan, isteri dia masalah. Hak tu fardu, hak mudah nampak. Sentuh akan fardu, akan perempuan isteri dia. Menyentuh tu dengan berlapik. Dengan berlapik. Takluk kepada menyentuh. Menyentuh dengan berlapik. Tu. Tu. Kalau tidak berlapik, lagu mana semalam? Hak tu batal semata. Berlapik semalam tu. Kalau tak ada berlapik, maknanya kulit sama kulit sungguh. Hak tu batal semata dari bini dia. Hak ni dengan ada berlapik maknanya tepuh di luar. Dia pakai baju, kita sentuh di baju ni lah. Duk gosok-gosok isteri dia. Khabar-khabar keluar. Dek, tak lah ni, tak boleh dah saya ni. Tak boleh sabar dah dek. Tak boleh dah ni. Tu keluar. Keluar dengan sebab sentuh akan isteri dia tu. Jaga tu dengan hain, dengan tak ada hain ni tak serupa tu. Hak tak ada hain, hak tu batal semata. Hak ni ada hain, tak batal. Dengan berlapik. Habis itu 3 masalah ni. Keluar mana dengan sebab 3 benda ni ataupun dengan farak binatang saat ni, tak batal puasa dia. Dan jika royoh lagi pada apa berlapik tu. Dan jika nipis lapik itu sekalipun, jika adalah pelapik itu nipis, kalau kira sungguh ya pehedah, tak ada apa lah. Jika nipis oleh pelapik itu sekalipun, nipis tara mana pun, apa sekalipun, ini tiada batal puasanya. Tak batal. Nipis sangat. Apa nipis seperti dengan apa? Kayang nipis, plastik, apa semua. Nipis dah. Tu. Tak batal. Tak batal puasa. Bini dia pakai tungnong masalahnya. Tungnongnya nampak kulit lah ledah. Sarung kaki apa semua tu. Sarung kaki, stuking ke apa. Kadang-kadang apa sini nipis tengok. Dia duk tepuk keluar mani. Keluar mani. Maka tak batal puasa kalau ada pelapik tu. Dah. Habis itu. Dan jika nipis lapik itu sekalipun, habis kat tu. Dan jika berulang, royah lagi woi. Dan jika berulang-ulang akan yang 3 itu dengan syahwat sekalipun. Dan jika berulang-ulang, ia berulang-ulang beracap kali akan perkara yang 3 itu berulang-ulang buat. Berulang-ulang buat akan perkara yang 3 tu. Apa perkara yang 3 tu? 3 perkara tu apa? Maksud musannaf ni yang 3 tu yakni pikir dan tilik dan menyentuh. 3 perkara tu. Sebenarnya ia borong sampai kepada
farak binatang gatik, tapi tak ada apa lah je nak sining je. Kerana kitab pun macam-macam. Setengah kitab ia lagi sebut 3 ni, lepas tu dia kata taqriruha, raha tu nak kena kepada as-salasah, 3. Macam-macam lah ibarat dia tu. Maka sining orang panggil pakar rojak pada 3 tu. Berulang-ulang akan 3 benda tu. Tengok, lepas tengok, tengok. Lepas tengok, tengok. Lepas tengok, tengok. Tu. Akhirnya keluar mani. Sekalipun maka dia kata tak batal. Betul dah. Atau lepas tengok, lepas fikir sekarang, fikir puak tu baik. Berulang-ulang fikir. Berulang-ulang setuh. Setuh kok kaki, setuh kok tangan. Ular apa keluar sekalipun. Tu. Apa dia depan lagi? Berulang-ulang 3 tu. Berulang tu dengan tak lupa pada berulang. Berulang dengan syahwat. Dengan ada syahwat. Sekalipun, apa sekalipun? Jadi tiada batal puasanya. Tiada batal puasa dia. Tapi haram betul tilik tu. Betul puasa tak batal. Betul tilik tu haram. Duk tengok benda haram ni haram. Tak gitu. Duk tengok roye. Goblok wal iazubillah min zalim. Lepas tengok keluar ni. Tak batal dengan sebab tengok tu. Tapi betul tengok tu haram. Faham tu dah? Yang hidup konsep dia sudah hidup saja. Hidup saja khabar-khabar keluar mani. Tu dia. Ada juga. Ada ke? Tak tahu lah tu. Mana? Mana? Tu masalah kalau dia tahu, dia ada gini pula dia jadi ulama. Setengah ulama kata kalau dia tengok dan dia tahu kata bila dia tengok tu akan keluar. Tengok, dia aku tengok untuk baik cerak. Maka kita tengok juga. Maka batal. Ada ulama kata tak batal. Lepas tu kalau nak tubik dah. Maknanya kalau dia tengok akan tubik. Lepas tu nak tubik dah ni. Kacai lagi. Akhirnya tubik. Tu maknanya sengaja keluarlah tu. Ada juga kata batal. Tu. Hak ni tak kira ada ulama kata tak batal. Pokok muktamad pula ni kau ni. Kau muktamad pula. Tu. Muktamad tak batal. Tu dia tak batal. Tengok pun tak batal. Betul tengok tu haram lah, betul tengok tu. Tak. Keluar mani dengan sebab tu tak batal. Jangan tepuh. Sudah. Kalau tepuh, lain pula hukum dia. Bila tepuh, bersentuh dengan tangan tu lain pula. Nampak tu dah? Boleh? Faham tak? Tak ada masalah tu. Gitu tak ibarat ya. Maka kata dia berulang 3 tu dengan syawal sekalipun batal puasanya. Tiada batal puasa dia. Sebab apa kata tiada batal? Kerana ni nampak ilat mana? Ilat mana tu? Ilat mana? Kalau mudah sekali ilat pada saat ni sekalipun, jika berulang-ulang sekalipun, jadi maka tiada batal puasanya. Tu. Ya masalahnya gini, kalau kita tak kira, jika berulang tu goyah mana?
Royah mana? Kita kira tengok. Ya musannaf saja tengok. Dimakin lagi tiada batal puasa dengan ingzan. Sebab menyentuh para binatang. So, dan dimakian juga tiada batal puasa dengan ingzan. Ingzan dengan fikir dan menilik dan menyentuh perempuan. 3 tu. Bila pun menyentuh tu dengan belapik. Nampak tu dah? Dan jika royah mana jika tu? Royah pada tak batal iktibar atap. Tapi ya tak batal kalau dulu. Ya tak batal royah pada tiada batal. Lepas tu bergantung royah tu dengan maktub. Mana betul menyentuh perempuan ni dia ni? Allah, banyak perkara. Dan jika nipis lapik itu sekalipun tak batal. Tengok ya royah pada tak batal lagi. Dan royah lagi pada tiada batal tu iktibar atap tu. Royah lagi tu tak batal tu. Dan jika berulang-ulang yang 3 itu dengan syawah sekalipun tak batal. Tak batal sekalipun tak batal. Sebab apa tiada batal? Ilat pada tiada batal tu. Ilat pada tiada batal. Tak batal sebab apa? Kerana ketiadaan mubasyarah. Kerana ketiadaan mubasyarah. Apa mubasyarah? Bersentuh kulit dengan kulit. Dia tak ada sentuh kulit sama kulit dak leh. Kau apa ya tubik cara dia? Bandingnya seperti ihtilam tu. Seperti tu orang panggil kahli tangzid, nak banding. Bandingan seperti ihtilam. Ihtilam ni mimpi keluar mani. Bandingnya sebuah hak ni. Hak ni tu baik tak mani. Air mani keluar. Keluar tu dengan apa? Semata-mata mimpi. Ngigar je. Ngigar. Bukan sentuh kulit dia. Tak bersentuh apa. Maka ni supaya tu ya kata. Semata tengok ya keluar. Semata fikir ya keluar. Walau ada syahwah sekalipun. Tu maka dia kata tak batal juga bandingnya seperti ihtilam. Tetapi sungguh pun tiada batal. Tapi ni istidrak pada tiada batal. Sungguh pun tiada batal pada perkara tu. Walau tak batal tapi haram. Haram oleh mengulang. Oleh mengulang. Mengulang-ngulangi dia. Haram oleh mengulang-ulangi dia. Ulang-ulangi. Allah, kitab ni dia pergi kot lurah tu. Haram oleh mengulang-ulangi dia. Haram oleh mengulang-ulangi akan dia. Akan apa? Akan tiap-tiap daripada 3 perkara itu. Dia tiap-tiap daripada 3 perkara tu. Haram kita dah ulai-ulai dia tu. Dah ulai fikir, ulai menilai, ulai berulai-ulai setuh. Tu. Tu haram. Haram sebab yang nak heret gigot lain. Kalau kamu duk kacau tu nak bawa gigot lain pula. Tu. Tengok sekali tengok pula. Dah ulai-ulai haram. Batal tu tak batal lah kalau keluar mani dengan sebab tu pun. Tapi haram oleh menilik dia tu. Tu. Ni kaum utamat ni. Hak kata haram mengulang tu. Haram mengulang dia. Dan jika tiada ingzan sekalipun, royah pada haram mengulang. Haram kita dah ulai-ulai buat benda tu. Walaupun dia kata tak batal puasa tapi haram. Haram tu jika tiada ingzan. Jika tiada keluar mani sekalipun, apa sekalipun haram mengulangi dia. Walau tak tubik, tak ada tubik leh aku ni boleh. Dia kata, haram. Betul tengok ni haram dah. Berulai-ulai tengok tu pun haram. Dia kata, tengok yang kali pun tak tubik tu. Hai tak tubik pun.
haram betul tengok tu dah. Tapi kalau gitu baik, tak batal puasa gitu je. Tapi betul melihat, betul berulang-ulangi takrid, betul takrid. Hak tu haram. Jika tiada inzan sekalipun. Dimakianlah kata Asnawi. Bermula dimakianlah. Dimakian mana? Dimakian haram mengulang dia. Haram-haram mengulangi dia tu. Dengan tiada, walau tidak inzan sekalipun tu. Dimakian ojak situ. Dimakianlah kata haram mengulangi dia. Ule-ule pun. Walaupun tak keluar pun. Hak tu itulah. Hukum itulah. Kata Asnawi. Atau Isnawi. Itu berkata Imam Asnawi rahimahullah ta'ala. Kata di mana? Jadi kata dalam kitabnya Al-Muhimmat. Nama dia Kitab Al-Muhimmat. Maka Ibnu Hajar pun nakal perkataan Asnawi dalam Muhimmat telah sebut juga dalam Tuhfah dia. Itu dia. Habis itu pamusana kita apa kasarah tuai dalam Tuhfatul Muhtad tak sebut nama Asnawi. Dia sebut kata wa fil muhimmati, dan sabit dalam kitab Muhimmat. Sekian. Tapi musana kita ya ambil mari pakai royak nama tuai lah dah. Itu. Begitulah kata Asnawi, dia kata. Jadi dalam kitab Al-Muhimmat dia rahimahullahu taala. Ni kau muktamad. Dan kata Zarkashi ni kau tahu Zarkashi tolak. Zarkashi ni yang menolak perkataan Asnawi tu. Derak. Dan berkata oleh Imam Zarkashi rahimahullah ta'ala. Ya kata tu jadi kata pada menolak perkataan Asnawi. Kata pada menolak perkataan Asnawi rahimahullah ta'ala. Kena orang panggil kena tahu angin dia juga kata apa. Tu. Apabila kata lagu tu kuat hak siapa? Kena pegang ni boleh. Angin kecek pedamon ini. Bukit Musa ni semata nakal mari je. Kata Zarkashi, berkata oleh Imam Zarkashi, ini pendapat dhaif. Tu. Imam Zarkashi kata kena, tiada haram mengulang-ulangi dia tiap-tiap daripada 3 perkara tu. Tak haram ada ulang-ulang tak apa tengok dia kata. Tak haram betul mengulangi tu. Tak haram betul mengulangi tu. Malaikat Allah tengok yaki gua ada. Tak haram malaikat kalau nak berlaku haram ke jika ingzal jika keluar mani ia seorang ingzal jadi serta mengulangi itu serta mengulang-ulangi itu berulang-ulang buat jadi keluar mani barulah haram. Kalau semata-mata mengulang tak haram lagi, bila keluar mani haram mengulang-ulangi itu. Tu Imam Asnawi kata haram semata kalau tak keluar pun. Tu dia kuat hak tu. Habis itu dah. Kata Musannaf rahimahullah taala, dan dimakian lagi haram pula atas yang mencium perempuan. Haram di atas orang yang mencium kucuk akan perempuan. Takbil, cium, artinya cium isteri dia masalah. Ni kira perempuan ni isteri dia ni. Kerana asalnya cium perempuan ni ya haruh kalau bini dia. Kalau bini orang lain haram. Kalau orang ajnabiyah, orang luar suku, asing suku, hak tu haram mata dah. Kalau gisi juga oleh bahasa orang panggil betina haram. Tapi kalau bini kita asalnya kita siung dia tu, kita kucuk dia tu, tak haram.
Tak haram. Tapi mari haram betul ni. Betul boleh puasa ni. Sebab tu kena kait tu mencium. Yakni pada siang bulan Ramadan. Dia kena kait itu. Demikian lagi haram atas yang mencium. Atas orang yang mencium. Yakni pada siang Ramadan. Mencium akan perempuan. Ia siung bining dia. Baik nak pergi dana. Syak. Atau menyentuh dia. Gapa nah? Duk khoya apa? Atau menyentuh dia. Atau pada mencium. Atau menyentuh dia. Menyentuhkan perempuan. Setuh ke tino? Setuh ke mana? Kata. Mencium tu pada mulutnya. Mulut perempuan. Pada mulutnya. Mulut perempuan. Atau lainnya lain daripada mulut. Ikutlah betul mana. Piralik ke bila siung di mulut tu dia apa? Dia akan membawa kepada syahwah berbangkit. Siung pipi tu tak ada lahana lagi. Siung tangan tak lahana lagi, siung pipi tak ada apa lagi. Bila sampai ke mulut sama mulut ni, mouth to mouth tu Jadi yang duk khoya apa ni buat hukumnya ni dah. Sabit tu suruh tak aku tak leok dah ni. Sebab tu saya nak baca boleh baca lik malai ya bab-bab ni. Ya kalau siapa pakai ni. Kalau sekadar masyaallah mutah ke apa tak apa. Ya. Ni tak habis lagi sehari dua ni. Masyaallah ingzan tak ingzan ni. Malah nak khoya sangat tengah hari. Kamu kaya kacang. Dia ngaji-ngaji tak lagi kat ni. Tahu mana nama ni? Kata musannif rahimahullah taala, kata dia seperti maka mencium pada mulutnya perempuan atau lainnya fi famiha atau ghair. Atau lain daripada mulut. Habis itu haram haram dia cium. Tak leh, bini dia pun tak leh, haram. Kata haram tu bila kait hukum dia. Haram tu jika tiada kuasa jatuh kita. Kalau tak apa, kalau tak ada tiada tu kau supur dengan masalah depan tu. Kata haram tu jika tiada kuasa ia seorang. Suami itu masalah. Tak kuasa, tak mampu menahani akan diri seorang tu. Dia tak kuasa nak sekat diri dia. Nak larang diri dia, nak diri dia, menahani daripada jima'. Nak sekat diri daripada jima' tak kuasa, siap dia kena pipi. Tu. Hak jenis nafsu kuat ni kuat sungguh. Kuat siapa ke nak duduk dekat pun tak leh kadang-kadang. Apatah lagi siung. Tu. Hak jenis kuat tu. Mau kita tak ada ni kalau arak ni kuat dia je kuat dah. Kuat. Tak makan ni dia tak bang kali. Arak dia makan ni lapis tu, makan lapis-lapis, baik kakah-kakah gitu. Tapi bau kubuh dia tu yang di bau kuat. Jebak dia apa semua duduk dekat dia. Lebih lagi tak mani 2-3 hari, sehari 2 pula. Tu je kuat orang Arab ni. Orang Melayu kita pun hak kuat tu kuat gila. Dia tak kuasa sekat diri daripada jima' atau ingzan atau pada jima'. Dia tak kuasa nak sekat diri daripada keluar mani. Siap kalau aku siung ni tentulah tubik pula dah. Duk kucu-kucu tubik. Tak boleh. Haram duk siung. Tu haram.
Jika Nabi tu siung Siti Aisyah tu bulan puasa, kucuk Siti Aisyah. Lepas tu Siti Aisyah kata kena, Siti Aisyah kata kena, adakah daripada kalangan kamu yang terlebih jaga akan nafsu dia lebih pada Rasulullah? Dah lagi. Ada lagi ke? Dia kata, mana lagi dia kata? Sore mana pok-pok kamu? Yang orang panggil yang boleh jaga akan irbahu, akan nafsu syahwah dia lebih daripada Rasulullah, tak ada. Nabi sore hak yang boleh. Hak lain tu seolah kata, ada kemampuan kau, harus berlaku. Faham tak dah? Baksu kat siap lah. Tekon ni ada galaknya. Dia bining. Lo ni jadi anak rimah nampak. Lebih ni dia nak kucing rasanya. Duk wasa lah tengok rupa tu. Tu wallahu a'lam. Mudah-mudahan berkekalan di rimah lah dah. Amin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, sebab apa kata haram kalau dia tak kuasa nak sekat diri, ilak pada haram. Haram nak siung perempuan tu kalau dia tak dapat nak menahani diri daripada jima'. Haram tu kerana yang dimakian itu, kerana bermula yang dimakian itu mencium akan perempuan tu. Kerana benda tu khabar membawa kepada membinasakan ibadat, akan menjadi sebab kepada membinasa dan rusak ibadat, yang ibadat puasa dia. Rusak ibadat puasa. Ibadat puasa rusak, membinasakan ibadat puasa dengan sebab jima' tadi tu. Tak apalah tekoning, tapi mung tak kuasa nak sekat nafsu mung ni, tak kuasa nak tahan diri ni. Lama dia punah puasa ke, maka syarat sekat dulu lagi dah. Jangan nampak nak gigot lain dah mu ni. Tu maka syarat sekat dulu lagi. Awak pagar siap dah, jangan takut you punah hak akhir tu. Dan jika kuasa ia, ni hak ni jika kuasa. Dan jika kuasa ia seorang, kuasa akan menahani diri seorang tu. Ya kuasa sekat diri dia, diri dia. Menahani takluk situ. Daripada perkara yang dimakian itu jima' dan ingzal dah. Jima' atau ingzan saat ni tu. Ya kuasa, ya kata tak ada apa kawan, bukan mudah-mudah. Tak mudah tu. Mana kira ataupun semalam tu siap dah tak ada arung lah hari ni. Tu soalan kata gitu. Maka ya kuasa nak tahan diri daripada benda tu. Jawab dia, maka tiada haram atasnya. Tak haram atas seorang tu, tak haram tapi bahkan makruh juga. Kena takdir gitu. Tak haram tapi duk tahap makruh. Maka tiadalah haram atasnya, yang bahkan makruh juga. Tak haram atasnya atas seorang tu, tak haram oleh mencium dan menyentuh dia perempuan tu. Tak haram kita dak siung dia. Tu macam-macam lah. Tak haram kalau kita boleh kawal nafsu kita, diri kita sendiri. Itu dia. Habis sungguh pun tak haram, tetapi ada lagi istidrak pada tiada haram dia. Sungguh pun tak haram, tetapi aulanya, terutama perkara yang lebih utama, tu aula. Terutamanya, tetapi perkara yang lebih baik dengan dia, terutama tu dengan dia, dengan seorang. Jadi benda yang aula dengan dia, benda yang terlebih utama, lebih molek dengan dia ni, comelnya buat gapo, walaupun tak haram tapi comelnya, utamanya meninggalkan dia. Khabar
Bermula yang terutama dengan dia ialah meninggal akan dia akan cium tu. Tinggallah aulanya tarkuhu lah. Aula yang kita tinggal. Sebab bulan puasa ni Allah Ta'ala perintah kita ni sehat sekat daripada nafsu kita. Tahankan diri, duk jaga diri pada nafsu syahwat. Maka aula tinggal lah Allah. Tu. Lek malam tak ada apa siang hari ni. Siang hari ni. Banyak baca Quran, banyak ibadat lain. Tu. Sebelah bulan lagi lagi lah. Sebulan ya. Seolah kata gitu. Habis itu boleh tu dah. Tak ada ayah apa. Sini jadi mudah lagi ya. Dan dimakian lagi tiada batal puasa pula. Tak batal puasa, tak batal dengan inzan, dengan keluar mani tu. Bila kita keluar mani tak batal puasa. Hak ni masalah ni. Sebab apa boleh keluar mani? Sebab menyentuh barang yang tiada membatalkan wudu. Takluk kepada inzan. Keluar mani itu dengan sebab menyentuh oleh seorang, menyentuh akan barang ni orang yang, barang yang ni yakni orang yang, kena barang ni ya benda yang tak berakal. Orang ni kira berakal. Hak ning barang dengan mana orang. Tu. Kerana kalau barang dengan makna lemu kubah, itik hiye, kayu, batu, hak tu tak batal dimula lagi dah. Tapi kalau barang dengan makna orang tu dia tak bersih lagi. Ada juga orang yang kita tepuh dia tu batal wuduk. Ada orang yang kita tepuh dia tak batal wuduk. Kita. Habis itu. Jadi kita sentuh akan orang yang tiada membatal, tak membatal oleh sentuhan tu, tak membatal akan wuduk. Sentuh tu tak batal wuduk. Ada juga orang yang bila kita sentuh dia tak batal wuduk kita. Kalau kita tepuh dia tak batal air semaya kita. Maka dengan sebab tepuh tu kita pergi keluar mani, tak batal puasa. Sebenarnya yang masuk dah kita tulis malam, ingat tak? Kalau orang ingat hak dobit semalam ingat. Tak batal semata hak tu. Supaya muda belia, budak kanak-kanak muda belia apa semua tu. Tu. Tiada barang yang tiada membatalkan wuduk. Seperti yang nak misal pada menyentuh barang yang tiada membatalkan wuduk. Seperti menyentuh oleh seorang, sentuh oleh seorang, kerana kait menyentuh jadi walau dengan syahwat sekalipun, bersentuh oleh seorang walau dengan ada syahwat sekalipun, ia sentuh akan anggota perempuan, akan anggota bagi perempuan, seperti parak perempuan masalah, atau tangan perempuan, kaki perempuan, ia tepuk anggota. Anggota mana? Anggota yang bercerai. Sifat ada anggota. Anggota yang bercerai, jadi bercerai daripada badan perempuan tu. Gitu pun tangan hok kena kerak. Orang tina ya tepuh di kereta, lepas tu tangan putus. Tangan putus. Jatuh tepi batas. Kita pergi pegang tangan orang tina tu batal ke tak wuduk kita? Tanya lu. Kita pergi tepuh kaki dia ataupun tangan dia. Anggota hot becek dah tu. Anggota hot keluar mari daripada diri dia, apa panggil al-udul muban. Anggota hot becek bercerai daripada diri dia perempuan tu dah. Batal tak wuduk kita? Tak batal wuduk kita dengan sebab bertepuh dengan anggota yang bercerai tadi tu. Tu. Apa tu dah? Tak batal. Maka kalau kita pergi tepuh, tiba-tiba pergi keluar mani masalah.
maka tak batal puasa kita dengan sebab kita tepuk anggota perempuan saat itu. Lepas tu masuk juga dalam anggota perempuan tu seperti muda belia, masalah al-amrad al-jamin. Tu ialah juga. Tu serta masuk dalam orang yang bila kita tepuh dia tu tak batal puasa kita weh. Tak ada apa tu, tak ada ayat leh. Dan dimakian lagi. Apa dimakian lagi? Hak ni dia tak royak dah. Jadi tiada batal puasanya juga. Hak dulu ya royak, hak ni tak royak. Dan dimakian lagi tiada batal puasa juga. Bila jika dicium olehnya oleh seorang lelaki. Sebab apa boleh kata nyo tu lelaki? Dalilnya perempuan depan tu. Tak kena tanggung perempuan cium perempuan. Dimakian lagi jika dicium olehnya oleh suami atau oleh seorang lelaki, atau dipeluk olehnya oleh seorang lelaki. Dicium atau dipeluk dakatlah akan perempuan, akan seorang perempuan. Ia siung dah bining dia atau ia peluk dekat bining dia. Pukul 3 malam ia dekat saja, dekat. Lepas tu nafsu naik lah, siaplah. Rasa nak jimuk ni. Dia kata, tapi malah malam ni. Malah dah. Ia pun jauh diri daripada perempuan. Dia peluk saja ya. Dia dekat saja, dia cium saja. Dan dijauhkannya dirinya, dan dijauhkan olehnya oleh seorang itu. Dijauh, maksud dijauh ni jadi diasing oleh seorang tu. Dijauh akan diri seorang. Ia pun asing diri dia. Tu baik jalan tak. Dijauh daripada perempuan tu. Ia pun jalan tu baik pergi sejik pergi iktikaf ya tu malah. Jalan tak tu baik daripada rumah. Bila kau jauh daripada perempuan tu? Dijauh tu dahulu daripada fajar. Tak luk pada dijauh. Dia jauh tu dia faraqah tu. Qabla al-fajr. Dulu daripada fajar. Fajar sodik naik. Maknanya dulu pada subuh lagi. Pukul 3, pukul 4. Mungkin makan sahur kot sejik je tak. Barang duk kerah gitu. Duk kerah lagi tapi saja malah. Malah pergi sejik. Gi. Dia jauhkan diri sebelum daripada subuh, daripada fajar. Kemudian selepas daripada dia jauh tu, betul malah kita ngaji niat nak boleh ngajak orang tu jangan ngaji nak pergi reti ke diri saja. Niat nak pergi ngajar kat orang pula masa depan. Lepas tu ngajar, usaha ngajar supaya kita mengaji mari lagu mana kita ngajarlah tu. Usaha mengajar boleh rupa tu. Sekolah kuasa memang tak leh di. Payah nak ngajar baik kholi tu. Ya tak payah. Dia tak payah siapa masa. Tulis molek ya siapa masa Allah Taala takdir dia akan jadi. Pas tak ada ayah poli. Payah gaponya. Kau dah takdir gitu je. Supaya nak kemahlah ibarat kita. Ni duk main lagu tu semua ni jadi kebiasaan diri ni. Seolah kata kalau tepuh kita jawi tak nak tengok banyak. Ya gi ya mari ya kek ngok-ngok sendiri. Orang panggil apa? Kebiasaan tu jadi wakwi kita tu gi mudah. Tu tulis banyak insya-Allah tu boleh. Dulu daripada fajar sadiq naik. Kemudian selepas daripada dia jauhkan diri, dia duduk ke masjid. Duk makan sahur kopak. Baru duk kerah lagi. Tak turun mudah weh. Kesal daripada dekat bini lah ni. Ngano ni. Dia kata. Maka ingzal iyo.
keluar mani seorang tu. Bila inzan tu, inzan keluar mani tu mengiringi fajar. Mengiringi fajar. Apa makna? Jadi selepas fajar naik. Selepas fajar naik, orang bel subuh pak Allahu Akbar. Cang. Tu dia. Kesal daripada hok dakak pukul 4 saat ni. Aku ingat tak tu baik. Dah tu baik juga. Mengiringi selepas fajar naik. Apa hukum? Jawab jiko tu. Nescaya tiadalah batal puasanya. Puasa bagi seorang tu tak batal puasa dia, tak batal dengan dia. Dengan sebab ingzan tu. Dengan sebab ingzan saat itu tak batal puasa dia. Sebab apa? Kata tak batal. Kerana teka keluar mani tu dia bukan kata bersentuh gapo ni. Tak gitu ke? Dia buat dulu belum pada tu lagi. Nampak tu dah? Kira hukum dia tu. Satu masalah. Dan jika masalah yang lain, masalah akhir dan apa lain ni, adalah. Dan jika dicium oleh seorang, dicium akan perempuan, akan isteri dia masalah. Tak kena misal. Dapat kata tak isteri lalu, orang lain nak misal apa? Misal berdosa peri. Jika dicium oleh seorang akan perempuan, dia cium akan isteri dia. Kucuk isteri dia. Cium tu pada siang hari, pada tengah hari, siang hari Ramadan. Makna siang hari yang ni selepas fajar lah maknanya. Kira selepas fajar dah lah siang hari ni. Pukul 7 pagi nak pergi kerja, pukul 4 pagi cium bini tu. Cium perempuan dia pada siang hari. Cium tu tak kala ia puasa. Kalau dia tak puasa, lain hal pula. Tu masalah lain pula. Kalau tak puasa, dia tak batal puasa di mula lagi. Tak puasa tu dia berdosa habuai tak puasa tu. Tapi dia tak batal. Ni nak kira nak pergi batal hak ni. Kalau disiung orang tina dia dalam keadaan dia puasa, kemudian maka bercerai ia daripadanya sa'ah. Kemudian bercerai ia. Bercerai bukan tolak ni. Berasing diri. Lama bercerai. Cerai bining. Dia mesti ambil daripada faraqa. Thumma faraqaha sa'atan. Kemudian bercerai maka fafaraqaha sa'atan. Maka bercerai ia perempuan. Bercerai ia. Berasing diri ia. Berasing diri ia seorang tu. Bercerai berasing daripada perempuan tu. Ia pun bercerai daripada bini dia. Ia siung bini dia pukul 7 nak pergi kerja. Lepas pada nak kerja, dia start mutu naik pergi. Dia asing daripada bini dia. Asing bercerai tu sa'ah pada satu ketika ya. Pada satu ketika. Tak mesti sejam 4, 5, 10 minit, 20 minit. Katalah sa'ah ni. Tu. Faham tu dah? Yesium. Kemudian selepas daripada bercerai daripada isteri, selepas daripada asing diri daripada isteri, maka lalu tu ingzal ia, keluar mani pula. Atamu tu lalu tu masalah kita kata. Apa hukum laki-laki itu? Batal ke tak batal puasa dia? Ni kira ni siung ni lepas pada fajar dah ni. Nampak tu dah? Nampak tak tu? Apa hukum siung kat ni? Tu baik dua masalah dah. Kalau dia kuasa nak boleh nahankan diri, makruh. Kalau tak kuasa nak menahankan diri, haram. Tapi dia ni nampak-nampak nak boleh tahankan diri ni sebab dia bercerai boleh. Kalau dia tak tahankan diri, dia sakning dah.
Nampak tu dah? Dia start mutu mari. Start mutu mari. Berarti ya, yang makruh ya tak makruh ya. Tak apa siung bini dia. Dalam hasiung pun tu nafsu duk ada ni. Ya start mutu lagi. Kemudian maka inzan. Tu. Apa nak kata? Jika maka. Jawab pada jika. Masalah yang kedua ni. Kalau masalah ni maka pada masalah ini ditilik, ditafsirkan. Ditilik ni yakni ditilik di sisi kau yang muktamad, kau yang asah. Wak tilik ke ni. Tilik kat mana? Tengok. Jika ada syahwahnya itu berkekalan. Jika adalah syahwah keinginan bagi seorang tu, nafsu dia, syahwah dia, aram dia tu. Tu. Ya ada syahwah. Syahwah dia tu berkekalan. Berkekalanlah syahwah itu, berkekalan. Berkekalannya ni sampai keluar mani. Berkekalan kata-kata berkekalan, jadi berkekalan mulai daripada mencium sampai keluar mani. Berkekalan jadi mulai daripada mencium sampai keluar mani. Nafsu duk ada lagi, datang mutu tu pun duk gereng, usuk-usuk lagi tubuh. Tu nafsu duk ada. Barang pun duk naik. Dan zakatnya itu lagi bangkit. Atau pada syahwahnya itu berkekalan. Jika adalah syahwah dia itu berkekalan dan adalah zakatnya, zakat bagi lelaki itu, barang dia tu lagi bangkit. Masih tegak lagi, masih bangkit lagi, keras lagi. Lagi keras. Kita kecek kerah. Ada tengok tunjuk muka ke dah. Mogai. Oh, tak boleh tengok biar masa-masa nak tunjuk muka belakang. Alah ni tak tunjuk mana lah. Tak. Agak. Dulu ikut temung, ikut jumpa murai tunjuk muka macam dulu. Lah ni mula dah. Tu. Jadi maka dia tu lagi bangkit lagi kerah. Berkekalan tu hingga inzal. Berkekalan syahwat tu hingga inzal sampai keluar mani. Maknanya ketika dia keluar mani itu, dia keluar dalam keadaan arum dia, nafsu dia tu hak sakning. Jawab dia, maka batallah puasanya. Puasa bagi seorang tu batal puasa dia. Dia heret hak sakning mari. Tu. Mung kata mung kuasa, kuasa pom tak kuasa li tengok ni. Tu baik berat. Tu. Jadi batal puasa. Tu binasa dah tu ibadat puasa dia. Dan jika tiada seperti demikian itu, jika tiada seperti demikian, apa tiada seperti? Jadi tiada seperti demikian itu berkekalan syahwah tu. Apa makna tiada seperti demikian? Tulis situ, yakni dengan bahawa tak tersuai lah, dengan bahawa habis syahwatnya, dan turun zakatnya sebelum daripada inzal itu. Sebelum daripada inzal itu. Tu belum pada keluaran itu ya habis arum dah. Perempuan dia saat ni tu.
Maka jawab pada jika hak ni, jika tiada ni, maka tiadalah batal puasanya. Puasa seorang tu tak batal, tak ada apa lah. Habis itu. Habis masalah inzan ni, habislah. Bahas 2 malam. Mana? Hei, zakat bangkit tu syahwat ada dah. Dia ada, dia bangkit mari tu dia ada syahwat dah. Saja dia kata, gano hari ni dia kata. Gano hari ni. Gano murah hari ni. Gano murah ni dia kata. Duk ada tu. Jaga molek teka tu. Zikrullah banyak, baca Quran itu kan turun. Teka kerah tu. Tu. Tapi kalau masanya kerah, supaya kerah pagi-pagi ni ia tak berserta dengan syahwat lagi, supaya kita bangun mari tu kan. Kita bangun tu ia bangun dulu dah kita dah. Jaga dia dulu. Kita tak jaga lagi, dia jaga dah. Hak tu pasal jenis apa dia, orang panggil apa, kekuatan diri tu, kekuatan tenaga dia apa semua tu, hak tu lain. Tu. Hak tu je tak ada kira tasawur lah. Ni masalahnya berkekalan zakat dia tu bangkit. Bangkit syahwat. Hak itu sebenarnya zakat je bangkit ni dia kira lazim daripada berkekalan syahwat salah. Syahwat dia berkekalan, zakat dia bangkit. Nampak tu dah. Tu. Tapi kalau kita kata, tapi lah kita sebut dua tu, kalau kita kata ini istamarra syahwatuhu, apa dalam kitab ayat. Lepas tu zakat dia qaiman dah disebut, wa zakaruhu qaiman. Zakat dia tu duk bangkit, yang musannif ambil bangkit belapa qaiman tu. Tu. Kalau kata mana? Kalau syahwat dia berkekalan dan zakat dia tu lagi bangkit hingga inzan, maka batallah puasanya. Tu masalahnya dia sendiri dia tahu. Tahu lagu mana? Jawab daripada saat ni tu arung saat ni lagi. Arung saat ni lagi. Jadi nak tanya, masalahnya kalau syahwat dia berkekalan tapi barang tak naik, tak gerak dah. Syahwat ada, barang taklah mana dah. Tapi keluar dengan syahwat tu, you iktibar di syahwat tu sangat. Syahwat dia berkekalan saat ni tu. Kalau habis syahwat dah, habis dah. Lepas tu timbul syahwat baru pula. Syahwat baru ni sebab koyak fikir hak baru. Hak saat ni habis dah. Nampak tu dah, habis. Lepas tu fikir hak baru, fikir bangkit semula dengan sebab fikir hak baru, pagi keluar hak tu tak apa. Dia kira iktibar hak baru, hak tu sebab fikir dan tilik hak tu. Dengan sebab dia fikir, sebab dia tilik, sebab fikir. Hak tu keluar sebab fikir. Nampak tu dah. Hak ni berkekalan. Berkekalan syahwat dia tu. Iktibar dia berkekalan syahwat tu hingga inzan. Tu. Iktibar dia berkekalan syahwat. Kalau tak berkekalan syahwat, maka tak batal puasa dia. Tu tak batal puasa dia dengan sebab inzan tadi tu tak batal. Habis kat tu. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa tu menyehaja mutah. Jika tahu ia lebih lah tu. Jika tahu ia akan haramnya
lagi dengan ikhtiarnya. Dan jika yakin ia akan tiada kembali sewaktu daripada muntah ke dalam perutnya sekalipun main mana. Oh iya kalau gitu kak hak ni bukan jika hak tak ni dah tu, maka batallah puasanya dengan dia. Adapun jika muntah ia dengan lupanya atau dengan digagahi orang akan dia, atau jahil ia akan haramnya kerana uzur sebab baru masuk Islam, atau jadi ia jauh daripada ulama, maka tiadalah batal puasanya. Ya dah kan nanti semula. Dan demikian lagi tiada batal puasanya jika ghalabah atasnya mutah, yakni mengerasi akan dia mutah, sekira-kira tiada tertahan kerana tersebut dalam hadis lain tu yang sahih bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa la yustajab, wa nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillah.